Okey. Dah tak sabar nak bercerita dan tanya ni. Yes. Let's go, baby. Let's go. Hello everyone. Welcome to. Halo. Tak sempat. Hello everyone. Halo. Okay. Hello everybody. Hai. Welcome to Kami Lawan Tapi Kawan. Hari ini kita ada Shirley aka Cautut Hai. dengan Ida Halo, Ida here. dan me Andrew. Jadi hari ini kita nak cerita pasal apa? Kebersihan. Kebersihan ah. Yes. Ada pointer banyak dekat sini kita hari ini nak cerita ah. Sunat. Masuk sunat terus lah. Sunat terus. Yang I tahu tu lelaki jangan sunat. Alah, Muslim sunat untuk kebersihan kan? Yes, betul. Tujuan asal dia untuk kebersihan dan juga kesihatan lah. Kesihatan? Yalah. Macam mana tu? Kesihatan is like macam, yelah bila you bersih, so all you punya circulation body you akan tak ada infection. So cegah daripada penyakit lah. Okey. Sunat ni untuk lelaki je macam mana? Perempuan pun sebenarnya tak silap I. Yes. Kalau dalam Islam, lelaki perempuan sebenarnya bersunat. Lelaki dipotong, sakit. Cangkas terus. Potong habis. Mana boleh potong habis? Oi, jangan buat hal. Jangan buat hal macam tu. So dia potong sikit. Bukan potong sikit, dia macam buang dia punya dia, kulit. Buang dia, kulit. circumcise lah dalam English kita kata circumcise. Andrew tahu. Tahu. Tapi kita ada option. Kalau macam orang Cina, India, I rasa kita ada option nak sunat ke tak. Tapi sejak dulu-dulu muda lagi, I sudah tahulah sunat untuk lelaki. Tapi I tak tahu sunat untuk perempuan juga. Ada juga. Bila? Dia kalau macam bila baby tu, maybe dalam sebulan 2 baby tu, sebenarnya lagi kecil, lagi senang. At least tak sakit, the baby tak feel dia sakit. Macam so mana dia you tahu macam dia sakit tapi you tak tahu je mah. Yelah, sebab masa I baby pun I tak tahu. Rupanya I dah sunat. You I dah already sunat. Lucky you. Perempuan potong mana? Dia tak potong. Kan? No. Dia tak potong. Dia sabar. Okay, the part perempuan tu, dia macam yang seingat I lah. Dia akan ambil the jarum peniti, you know, the pin tu kan. So dia akan pergi dekat the part of perempuan tu, the vagina tu, and then dia akan ada macam kan macam ada satu lubang untuk kencing tu macam mana entah. So dia akan buang sikit macam tu. Itu kira sunat lah. So lain daripada yang lelaki lah. Yalah, macam lelaki dia buang kulit. Yang perempuan dia macam maybe dia dia bagi macam the lubang tu elok sikit lah. Okey. Macam ada saluran yang betul-betul. Shit, then ada lubang tak betul lah. I tak tahulah. So I tak sunat. So lubang you betul lah. Baik. Jangan berjalan dengan lancar. Sure. Patut dia pergi toilet lancar semua. I pun tak tahu the details, tapi mostly macam tu lah. Dia memang tak rasa pun, dia just macam sikit je. Macam tu. So at least Okay. dia dah bersunat lah. Dia perempuan dah bersunat. Wajib kan? Is it Yes. wajib? Wajib lah. Memang wajib lah. Kalau tak bersunat tu bukan perempuan lah, atau bukan lelaki lah. Bukan Muslim. I tak pasti untuk orang-orang sekarang, sebab tak tahu sama ada dia orang still teruskan ataupun kita zaman dulu-dulu je yang buat. I'm not so sure. Okay. Tapi kalau if I ada anak, I akan serah pada my mom lah. Mak buatlah apa-apa yang patut dibuat. Macam tu. Macam tu. Buat apa yang sepatutnya. Buatlah macam mana yang you buat dengan I dulu. Tapi dia tak ada macam satu jabatan. Tak ada macam tu lah. Dia macam biasa sunat lah. Dia macam sunat yang lelaki dia kalau waktu kecil parents dia tak buat lagi, so dia rasa dia nak bersunat, dia pergilah klinik jumpa doktor tak sunat, betul tak? Ada jugalah yang dekat luar tu yang tak bersunat lagi. Yes, lepas tu dia pergi sunat. And then sekarang pun Chinese dengan India pun dia orang dah start ikut juga. Yeah. Sama-sama bersunat. Yeah. Sebab dia orang rasa lebih bersih dan lebih
sensitif. Yes. Maybe lah kot. I don't know. Healthy lah. I tengah imagine sebenarnya. Bersih lah. Okay. Memang Kan? untuk sunat untuk kebersihan ni. Jadi tapi untuk China dengan India, I rasa dulu tak ada. I rasa boleh tak cakap ni trend. Trend lah. Tak, Exposure. Tapi I think education good. Lepas dia orang tahu the benefit lepas sunat tu, Hmm. and then you akan rasa lebih bersih, Ya, lebih betul. sihat. Lebih sihat. So dia orang pun macam tak kisahlah itu Islamic punya praktis ke apa, tapi as long as benda tu boleh datangkan benefit pada diri dan badan dia, then dia pun ikut je lah, sunat juga. So dia orang pun dah start amalkan that trend ataupun kita panggil lifestyle kan. Betul. Or maybe pengaruh kawan lah, let's say your Malay friends. Dah buat, you dah buat yes. semua. then they You share belum dengan buat lagi kawan. Betul? Apa situasi dalam tandasa perempuan lah? Sebab I tak pernah pergi I tahu. tandas perempuan. Are you sure? I tahu. Eh. I selalu kalau pergi toilet, I tengok lantai basah je, I know who you are. I know who you are. You cannot lie to me. Wah, ini apa? Detektif ke? Tahu tak apa? Sebab setahu I, because I pun ramai Malay friends lah. I mean you are the one lah. One of my friends. So usually dia guna air kan kalau pergi tandas. That's why I tengok kalau basah je, I know then should Confirm Melayu sebelum yang masuk. Ya ke? Ya. Kalau basah-basah memang Melayu ah. Yelah, Melayu guna air. Cina guna. Kita guna air juga. Ha? Bila you guna air? when nak flush lah. Nak flash tak keluar kan, tak kena lantai kan. Ya betul. You So- air bukan nak bersihkan semua. Yalah, no lah. I mean kadang-kadang terpercik. Dia Oh. air bila kita buka, ush, dia terus the maximum punya kan. So maybe akan ada basah sikit lah. Apa sikit? Jadi kalau air ada air tu memang kemungkinan Melayu yang sebelum ni pengguna sebelah. Yes, betul. Kalau you masuk Aha. kan, kalau especially perempuan, Aha. kalau you masuk toilet tu memang tak ada setitis air pun, meaning sebelum tu Chinese yang masuk lah. Oh ya ke? India pun sama juga. So the tissue akan kurang lah. So the tissue akan kurang. Oh, So dia- confirm tu Shirley masuk lah sebelum tu. And then lepas tu kalau lepas tu Shirley pula Shirley pula buka, and then tiba-tiba ada macam ada sikit lah dekat tepi ke ataupun maybe dekat lantai ke ada air terbuka the pipe kan. Lepas tu maybe terpercik ke, so that one confirm Ida masuk lah. Oh. I pernah sekali tau, I pergi toilet and then partition dia bukan habis, so nampak sebelah kan. Dekat bawah tu, sometimes dia punya air terpecik I punya kaki. I harap tak ada benda lain lah selain daripada air lah. Ada sikit lah, sikit. Tapi I nak tanya, kalau you guna air cuci, tak rasa macam sejuk, basah, geli-geli ke? No. Macam mana? Bila kita cuci dengan air, I rasa lagi confident tau. Dia macam kita mandi lah. Okay. Bila kita mandi, kita rasa macam okay, kita dari luar, kita kotor kan. And then you mandi pakai air, betul tak? You tak mandi pakai tisu kan. Lepas tu Sindir je ni. tak, no lah. I mean sama, dia punya konsep Betul sama. juga, konsep Konsepnya sama, betul macam cuci tangan Cuma, je. Kalau you yes. cuci tangan dengan apa ni Lain tisu tau. basah tu dia lain wet- sikit. wet pun lah, rasa different. Dia macam kalau bila you cuci dengan air ni, dia rasa betul-betul confident yang you dah bersih and you complete memang bersih. Tapi amalan ni memang sejak dari Yes. muda lah. Oh, okay. So dia macam everything memang Melayu memang semua nak pakai air. Even kita orang ambil wuduk pun nak kena the main tu kena pakai air. Kan. Okay. Wuduk So macam means ambil ambil air sembahyang. Air sembahyang. Ambil air sembahyang sembahyang. 5 kali sehari tu. Wuduk. So, wuduk. Wudud. Wuduk. Wuduk. W-U-D-U. W-U-D. W-U-D-U. D-U-K. Wuduk. 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 Bukan hudud. Bukan. Wuduk tu potong tangan. Lain Lain. Okay. Tangan terpotong tu lain juga. Yes. Tadi itu potong. Itu cantik. Cantas. Cantas. Ganas lah dia ni. That's the main thing lah. Kenapa kita guna air, sebab kita rasa lebih yakin yang bahagian kotor kita tu dah dibersihkan menggunakan air. So kita lagi rasa confident dan kita boleh buat ibadah-ibadah yang lain lah.
Dan dia akan lebih menjauhkan kita daripada sebarang penyakit lah. Macam sekarang pun COVID kan. Apa norma baru yang kita kena selalu buat kan, KKM selalu advise kita sentiasa cuci tangan. Sama lah, the same thing. Guna air juga. Guna air jugalah. Laki senang je. Keluar. Apa tu? Macam tu? Dalam menari dalam terkencing. Tak payah pegang ke? So macam ni lah. Goyang sikit. Ya. Okay, Oh my god. Dah kering dulu. Dia kena banyak ada orang buat macam tu. Okey, keluar. Patutlah 10 second cycle. You tengok laki masuk toilet banyak buat macam tu. Ada yang juga yang tak basuh tangan. I tengok juga. Laki ada yang sebab ada yang berdiri, ada yang dalam bilik. Cubicle lah. Bilik. Cubicle tu dia susah nak basuh tempat masuk sink tangan tu. Tak boleh lah. Ada orang buat macam tu lah. Kalau you masuk tu yang berdiri tu memang dia tak cuci. Banyak sebab itu I tahu, sebab banyak juga tak kisahlah rasa Melayu, Cina, India ke, sama je. Kalau masuk cubicle tu yang berdiri tu dah habis keluar sebab tak ada apa ni, air pipe mah. Betul? Terus zip terus keluar. Ya. Beres. Settle. Tak tahulah dia basuh mana lah nanti. Besok lah baru dia basuh. Oh my god. Kalau macam ni senang kita dapat apa ni? Kuman. That's why lah. Dia apa-apa pun mesti you kena bersihkan juga dengan air lepas tu. Jadi ada juga yang orang yang dia mesti masuk bilik, ada pintu. Lepas tu ada pipe air pipe tu boleh basuh-basuh sikit lah. Macam tu lah. Tapi sebenarnya I pernah baca, I tak ingat I pernah terbaca kat mana. Sebenarnya antara lelaki kalau dia kencing berdiri dengan kencing masuk dekat dalam cubicle tu, means duduk dekat toilet tu, sebenarnya tak digalakkan untuk berdiri tu kan. Ya ke? Sebenarnya dia macam alamak, I tak ingat lah. Dia ada few reason kenapa better untuk lelaki kencing sama macam perempuan kencing. Tapi macam mana nanti sembuh lah depan? Tak lah, dia boleh point down, okay? Okay, macam dia boleh duduk. point down. Point down lah. Ini kan kena demo lah. Silakan. Oh my god. Salah satu reason tu tak digalakkan yang berdiri kencing tu sebab kadang-kadang dia terpecit. Point tu satu, you kena ada kekuatan yang stability nak push itu air keluar. Jadi kalau masa tu dah habis tu you dah relax kan, masa relax tu terpecit sini sana lah. Dia kena pergi toilet pun kena ada skill. Kena ada skill. Kena ada skill. Berak pun ada skill. Okey, berak kau. Berak pun ada skill. Especially sakit perut, ada angin. Kalau sebelah cubicle ada orang, tahan je. Kenapa nak tahan? Takut terkentut. Biarlah, normal apa untuk manusia kentut. Tak. Malu lah. Sama juga. Masa I berak kan, kalau ada I paling pantang ada orang masuk. Nanti dia terdengar prek tu I rasa segan lah, malu. Jadi I akan cut. Tu apa? Kepit dulu. Tahan dulu sampai dia dah tak boleh. Rasa dia macam dah keluar kan. Ataupun dia flush keluar lah. Guna that sound. Bunyi tu nak cover. Bijak. I sometimes kalau dah tak boleh tahan, memang I tunggu dia keluar dulu, baru I keluar. I ingatkan I seorang je macam oh my god. I ada satu rahsia. Apa dia? Pasal berak dia. Rahsia? Berak pun ada rahsia? Sebenarnya, I tak tahulah ada manusia macam I ke tak. Tapi I tak pandai kentut yang kentut. Kalau kita tengah macam ni, tiba-tiba kawan kita kentut kan. I tak pandai kentut yang biasa, yang normal tu. So, you kentut macam mana? Okay, tak. I tak pernah kentut. You kentut dari mulut ke? So, mana pergi angin I, betul tak? So, mana? Angin I, kalau I rasa macam nak kentut, tak. Dia akan masuk ke perut I. I akan rasa macam bubble-bubble kat perut I. Oh my, betul, sumpah. Dia tengok doktor tak?
No, I'm serious. I I risau. punya pencernaan sangat lancar. Even though sampai macam kalau let's say tiba-tiba I rasa I bosan kan. I rasa macam bosan tak tahu nak buat apa. I masuk toilet, I dah. Ke doktor sunat cucuk lubang salah. Itu kencing lah, bukan untuk berak. Okay, lepas tu bila I tak pandai kentut, so kentut I tu angin tu pergi dekat perut. So bila I nak betul-betul berak, yang I sakit perut kan, so I akan sebenarnya I akan jadi macam you boss lah, yang Bunyi lah. yes, tahan dulu. Tahan dulu. Oh my god, ambil lah image aku. Oh my god, rupanya tak tahu Habis. kentut lah. Okay. I tak tahu kentut. I memang kalau you tanya my circle of friend, dia memang tahu yang Ida dia memang tak pandai kentut. So memang tak pernah dengar dia kentut. Cuma time berak tu lah. Cuma time berak dia memang akan ada bunyi lah, sebab dia all the angin dah ada dekat perut. So bila you nak keluarkan tu dia keluar sekali lah bunyi. Sometimes yang kalau memang betul-betul sakit perut. Okay. Ini skill Ida ke? Bukan, I tak tahulah. I manusia pelik sikit kot. Tak, I rasa you ada Passion. problem. Usus you problem. Tapi I punya pencernaan sangat Okey lah, tak ada. Okay, yes. Sangat okey. I boleh yang macam bila you ada free time, you tak tahu nak buat apa, you pergi berak. You boleh keluar macam tu je. Yes. I boleh dia macam I yang control. Oh, hebatnya. Yes. Good, that is good. And then bila I pergi travel kan, ada orang pergi travel kan, macam sikit-sikit jumpa toilet, nak pergi kencing lah, nak pergi berak lah, apa benda kan. I just set in my mind yang I tengah travel, so Jangan berak. jangan berak, jangan kencing. Bila sampai hotel, baru you lepas semua everything. Memang benda ni boleh train. Yes, Tahu it's all about your mindset. Selalu pagi-pagi tu orang dah minum air tu, dia tunggu fuel datang. Betul, sama pagi. Masuk I 11.30 macam tu. boleh masuk. Cuma yang I wajib, bila I kena pergi toilet, I bangun tidur, I mesti kena pergi toilet dulu. If not, satu hari I akan problem. Tak ledak. Perut I akan problem. Tak So selesa lah. yes, pagi-pagi I kena membuang dulu, and then my whole day akan Smooth, like Sama lah. On the sky. Yes. Pagi I bangun, air segelas, 5 minit, automatic. Yes, betul. Kalau travel pun tak ada masalah. Betul. Sembelit, I'm Betul. okay. So kita tiga-tiga sihat lah. Cuma you pelik kentut tu. Kentut tu je, part kentut tu je. Yes. Memang I dah try macam-macam. I dah try duduk, I dah try buat macam ni. Ada few my friend ajar macam cuba you duduk, cuba you buat macam ni, cuba you ni kan. Pun tak keluar juga. Tak keluar bunyi. Mungkin dia keluar mulut tau, you tak tahu je. I rasa kentut dengan mulut ataupun hidung lah. Okay, untuk normal punya perempuan Melayu lah, kalau yang bekerja pagi mesti mandi. Sebelum keluar. Sebelum keluar pergi kerja. And then kerja, balik mandi. So in between antara mandi pagi dengan mandi petang tu, kita orang pun tetap bersih dari segi bila kita ambil air sembahyang lah. Bila kita berwuduk 5 kali tu kan. So in between tu kita sentiasa bersih lah. Okay. Jadi 5 so kali nak tu tunggu untuk kena- mandi petang tu, so kita ada Zohor, kita ada Asar. So kita ambil air sembahyang, so kita bersih lah. Okay. So bila balik petang, kita betul-betul totally bersihkan balik. Jadi minimal tu 2 kali lah. 2 kali, yes. Yang in between tu memang macam clean up sikit-sikit. Yes, betul. I see. Untuk wanita Melayu. Myself, I follow my dad. My dad ajar I mandi pagi since I was very young. Tapi a lot of my Chinese friend yang I tahu, especially female lah, pagi sure tak mandi. Tapi Basuh rambut je? semua memang cuci muka, gosok gigi, that's it. Pakai baju and then pergi sekolah. Tapi myself, I've been trained and I enjoy morning bath sebab I rasa macam fresh. Betul? Okay, and then I tengok kalau if I work from home, then at least I mandi paling-paling 3 kali sebab I memang minat mandi. I takut panas. So petang mandi sekali lagi and then malam. Oh, malam. Tapi kalau kerja office, pagi and then balik lah dari office. Normal lah. 2 to 3 times lah. Lelaki tak mandi? Mandi apa? Ke 3 hari baru mandi. Dry wash. Tak. 7. Yeah, oh my god, you pergi jauh sikit. Busuk je.
Patutlah bau semacam. Tak ada lah mau apa hal masam 7 lah. hari. Apa? You ingat tinggal dekat dalam apa ni? Hutan. Hutan ke? Apa hal ni? Covid pun senang nak lekat dengan dia tak mandi. Covid dekat mati terus. Ya. Tahan bau. Covid pun takut lari. Kaya aku kalau dapat ni apa ni Penawar. penawar ni. Ayo, produced by Andrew. I mandi apa ni? Paling minimum tu sekali sehari. Kalau pagi tu I macam I ada masa tu I masuk mandi cara macam ringan. Mandi kerbau. Right? Mandi kerbau tu Mandi apa? kerbau. Mandi kerbau. Macam Cuci sikit ke papa. 1, 2, 3. Okey dah keluar. Macam tu lah. Tak ada sabun, tak ada apa. It's just like dia macam Tapi dia asas. tu nak rinsing lah. Yes. Macam rinsing Je. sikit sebab dia masa dia tidur tu dia akan peluh juga. Jadi ada bau sikit. Memang bau pagi tu memang betul. paling heavy lah tu, Yalah. berat sikit lah. Jadi Bau badan kita keluar kan. Itulah, Amoy pun tak berani melekat dekat dia. tak adalah I ada perfume apa. Itu ada kena marah. Apa hal you? Ya. Jadi minimal sehari sekali. Kalau macam work from home tu 2-3 kali lah dekat rumah lah sebab dia rasa macam sikit-sikit macam ayah lekat-lekat dia. Melekit lah, melekit. Dah jadi macam hobi pula mandi. Kan? What's your hobby? Mandi. Sebab Malaysia I rasa Panas. semua orang mandi lah. betul. Kalau dekat negara lain tu yang sejuk winter je lah. time tu Salji. mungkin dia orang tak mandi lah. Yelah, tak mungkin tu. ambil air okey. macam ni. Okey dah. Itu munasabah lah okey lah kan. tu. Ya. Itu kan kerbau lagi dah. Itu Itu apa? lagi teruk daripada kerbau. Berapa lama mandi? I mandi lama. I punya impression lah. Lelaki memang cepat punya. Pap masuk 5 minit keluar, 10 minit Settle. keluar. Kalau amoy perempuan ni lama gila lah. Yeah, tak I tahu lama. kau orang nak buat apa dalam I dalam exercise bilik tu. tau. Exercise. Berenang kat dalam. Okay. Cuba ceritakan sikit. Ida start dulu lah. Berapa lama mandi? Yelah, macam perempuan, kenapa dia lama? Sebab rambut dia panjang. Betul. Ini kita orang nak shampoo, lepas shampoo nak letak conditioner pula. Lepas tu bila dah letak conditioner, kena biar dulu 5 minit. Okey. Baru Lepas itu. tu Apa you buat dalam tu cuci 5 minit? muka. Dia tu nak buang. Facial nak buang. Facial semua. apa benda Oh. semua. And then kalau macam I extra sikit sebab I suka exercise dalam bilik air. Tak takut betul lah. jatuh ke? Tentu tergelincir macam mana? Asul Careful jangan. lah. Sebab dah biasa. So Makcik, I itu careful lah. bahaya tau. You Nak kan mandi. lah. Bukan sebab bukanlah yang betul-betul exercise yang hard exercise, no. Just yang macam biasalah, macam untuk perut I perut kempis. Ini pelik lah. Kentut tak tahu exercise dalam bilik air. I ingat somersault dalam tu. Sebab I fikir macam bila badan kita dah sejuk, kan kita punya ni semua kembang kan. So time tu lah kalau you nak exercise. Okey. Pelik lah you ni. You lah cautut. Tak, bukan. Air sejuk tu pecut. Bukan kembang, kecut. I suka Pecut pula kecut. Kecut. Kau nak kecut pergi mana? Dalam bilik air nak Bila pecut. sejuk, kita punya ni kecut kan. Itu I nak buat. I tak tahu, I suka. Berapa lama biasanya So biasanya dalam setengah jam. Amboi. Satu newspaper dah habis dah semua. Kalau I pagi tu maybe Somersault dulu. Dia start with tak adalah somersault sama dulu. maybe dalam 10 minit lah. Tapi kalau yang malam tu sebab I biasanya cuci rambut malam. Betul. So banyak step lah, rambut, hair mask, shampoo, conditioner, muka I kena I ada biasa sebab I guna sunscreen. I must use makeup remover and then scrub and then cuci 3 step.